Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah bersua kembali pada hari ini, hari Isnin, jam 8 malam 5 hari bulan Syawal 1442 Hijrah. Bersua kembali. Moga-moga kita senantiasa mendapat peliharaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jua hendaknya. Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan 10 tahun sebelum Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, daripada suku kaum Khazraj, golongan Ansar. Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat pada tahun 83 Hijrah pada usia 93 tahun, antara sahabat Rasulullah SAW yang panjang usia umurnya. Menyatakan riwayat Al-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Abu Lais Al-Samarqandi, wafat pada tahun 373 Hijrah, menyatakan Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, lil mu'min khamsatu a'yadin. Artinya bagi orang yang beriman ada 5 hari raya yang lebih besar, lebih bermakna daripada 2 hari raya yang disambut. 5 hari raya yang lebih besar, lebih bermakna daripada Idul Fitri, begitu juga Idul Adha. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, al-awwal kulla yaumin yamurru 'alal mu'min wa lam yuktab 'alaihi dzambun fahuwa yaumu 'id. Artinya, hari raya yang pertama yang lebih besar daripada Idul Fitri maupun Idul Adha ialah setiap hari yang dilalui, dijalani oleh orang yang beriman dan tidak dituliskan baginya sebarang dosa, maka itulah hari raya yang sebenar-benarnya untuknya. Menjelaskan kepada kita, Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan bahawa setiap hari orang yang beriman itu menyambut hari raya, menyambut hari lebaran apabila daripada bangun tidur celik matanya hinggalah tidur di malam hari, tidak ada satu dosa pun yang dia lakukan. Itulah hari raya sebenarnya. Hari raya membawa erti hari bebas daripada sebarang bentuk dosa. Maka apabila bebas daripada sebarang bentuk dosa, dinamakan Yaumul Bara'ah, hari pembebasan daripada sebarang bentuk dosa. Layak mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah membawa arti bahawa bukan setahun hanya sekali, tetapi Anas bin Malik menyatakan setiap hari kita berhari raya apabila orang yang beriman itu dapat membebaskan dirinya daripada sebarang bentuk dosa. Asadi, hari raya yang kedua yang lebih besar, lebih bermakna daripada Idul Fitri maupun Idul Adha, al-yaumul ladzi yamutu fihi al-mu'min, hari di mana matinya orang yang beriman dan dia selamat daripada tipu daya syaitan, maka itulah hari raya untuknya. Hari mati bukan hari kesialan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, matinya orang yang beriman yang selamat daripada tipu daya syaitan, maka matinya orang yang beriman itu adalah hari raya untuknya.
maka dia layak mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 44 surah Al-Ahzab, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Artinya penghormatan ke atas mereka itu orang-orang yang beriman. Mereka itu mendapat penghormatan daripada Tuhan mereka. Bila? Ketika mereka itu orang-orang yang beriman, ya, berjumpa dengan yang maha agung lagi maha perkasa saat detik hari kematiannya, dengan mendapat salam penghormatan daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan disediakan bagi mereka itu orang-orang yang beriman kedudukan yang mulia. Wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Inilah dia matinya orang yang beriman, yang selamat daripada tipu daya syaitan, maka mendapat penghormatan, mendapat penghargaan, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia hari raya, hari pembebasan, hari istimewa untuknya. Bebas daripada bebanan, tekanan, kekangan, dalangan, rintangan. Begitu juga apa jua bentuk halangan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Al-Thalith, yang ketiga, Al-Yawmul ladzi yujawizu fihi sirat, hari di mana orang yang beriman itu berjaya melepasi, melintasi titian sirat. Maka itulah hari yang dibangga-banggakan, kerana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Muliakanlah binatang yang kamu sembelih untuk melaksanakan ibadah korban, kerana binatang yang kamu sembelih dalam menjalani ibadah korban itulah tunggangan kamu kelak nanti dalam melintasi titian sirat. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perakukan bahawa titian sirat sebagaimana yang dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, 1000 tahun didaki, 1000 tahun didatari, 1000 tahun dituruni. Jumlahnya 1500 tahun. Satu perjalanan yang begitu lama, perjalanan yang begitu dahsyat, kerana 1000 tahun terpaksa didaki, 1000 tahun terpaksa didatari, 1000 tahun terpaksa dituruni. Perlu ada satu kenderaan yang benar-benar menjamin keselamatan. Binatang yang disembelih dalam melaksanakan ibadah korban itulah tunggangan utama untuk melintasi titian sirat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, itulah hari raya untuk orang yang beriman. Ya, setiap hari apabila dia membebaskan dirinya dari berdosa, itulah hari raya untuknya. Hari mati bagi orang yang beriman adalah hari raya untuknya. Hari di mana orang yang beriman itu bersama-sama dengan binatang yang selama ini disembelih dalam menjalani ibadah korban, berjaya melintasi titian sirat. Itulah hari raya untuknya, hari paling menggembirakan, hari yang amat membanggakan. Tak sia-sia apa yang dikorbankan selama ini. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, al-yaumul ladzi yadkhuluhul jannah bila hisabin wala azabin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, hari raya yang keempat yang lebih besar daripada
Idul Fitru maupun Idul Adha adalah hari di mana seseorang yang beriman itu diisytiharkan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya telah bentangkan kepada tuan-tuan 4 hari raya yang lebih besar daripada Idul Fitri. Setiap hari bebas dari berdosa, itulah hari raya yang lebih bermakna daripada Idul Fitri. Begitu juga Idul Adha. Hari matinya orang yang beriman lebih berarti hari raya yang sebenar, lebih meriah, lebih dibanggakan daripada sambutan Idul Fitri. Begitu juga hari di mana berjaya melintasi titian sirat. Dan yang keempat, hari bagi orang yang beriman itu diisytiharkan sebagai penghuni syurga. Ya, syurga bukan hanya menjadi kata-kata, sudah menjadi miliknya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan pada ayat 33 surah Qaf. Man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin zalika yaumul khulud. Ayat 34 surah Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, masuklah kamu ke dalam syurga, kamu kekal buat selama-lamanya. Udkhuluha bisalamin, masuklah kamu ke dalam syurga yang sejahtera, selamat. Syurga tiada lagi bebanan, tiada lagi tekanan, tiada lagi apa jua bentuk kekangan. Syurga itulah kemuncak nikmat yang Allah hadiahkan untuk kekasih-kekasihnya. Udkhuluha bisalamin zalika yaumul khulud. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Kamu kekal di dalam syurga buat selama-lamanya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, hari raya yang kelima, kemuncak kepada segala hari raya, adalah al-yaumul ladzi yanzuru ila rabbih fil jannah. Hari di mana orang yang beriman melihat wajah Allah yang maha agung lagi maha perkasa di dalam syurga. Kemuncak nikmat dalam syurga itu ialah melihat wajah Allah yang maha agung lagi maha perkasa. Sebagaimana yang Allah perakukan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah muka penghuni-penghuni syurga yang berseri-seri itu merupakan khiyarullah, pilihan Allah, merupakan Habibullah, kekasih Allah, merupakan Khalilullah, kesayangan Allah. Melihat wajah Tuhannya yang maha agung lagi maha perkasa. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang yang beriman ada 5 hari raya yang lebih besar daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Perlu difahami apa yang dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tokoh sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan banyak kelebihan, banyak mengingat sabdaan-sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada seorang tokoh muhaddisin yang ulung, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Abu Laits As-Samarqandi, wafat pada tahun 373 Hijrah, sehingga bersua kembali. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.